Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pelajaran kita untuk tajuk 3.1 Hukum Kegravitian Semesta Newton. Okey, pada pelajaran yang lepas kita telah mempelajari hukum kegravitian semesta Newton. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi bagaimana cara kita nak menentukan nilai pecutan graviti. Jadi standard pelajaran yang ketiga ialah menghubungkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian G. Baik, kita ada dua G, iaitu G kecil untuk pecutan graviti dan G besar untuk pemala kegravitian graviti. Jadi apa yang hubung kait antara kedua mereka? Jadi daya graviti menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti bumi G. Okay. Jadi ini adalah hukum gerakan Newton yang kedua lah. Jadi kita gabungkan. So yang pertama, menurut hukum gerakan Newton yang kedua, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Dulu kita dah bincang W sama mg, tapi kalau kita gunakan W itu adalah daya graviti. Jadi F sama dengan mg, hukum gerakan Newton kedua. Yang mana formula dia ialah F sama dengan mg lah. Okay. Kemudian kita ada daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi. Ini yang kita baru belajar, iaitu hukum kegravitian semesta Newton. Iaitu formula dia ialah Gmm bahagi R kuasa 2. Yang mana M besar adalah jisim bumi, M kecil adalah jisim objek. Jadi kita gabungkan kedua mereka sebab mereka adalah sama lah. Dua daya yang sama sebenarnya. Dan apa yang kita dapat ialah kita dapat persamaan mg sama dengan g m besar M bahagi R kuasa 2. Okey, yang mana R ni adalah jarak antara dua jazat tadi lah, M besar dan M kecil kan. Jadi kita potongkan M. So bila potong M, kita akan dapat persamaan ni jadi G sama dengan G besar M bahagi R kuasa 2. Yang mana ini adalah satu formula lah yang membuka antara pecutan graviti dengan pemalar kegravitian. Jadi kita ada hubungan dia ialah pemalar pecutan graviti G berkadar terus dengan pemalar kegravitian semesta G besar. So G kecil berkadar terus dengan G besar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pecutan graviti adalah pertama jisim bumi M besar dan jarak antara pusat bumi dengan pusat objek. So nak menentukan pecutan graviti. Okey. Kita tengok seluruhnya. Okey. Kita akan membincangkan variasi nilai G dengan R. Hitungkan nilai pecutan graviti pada 5 jarak yang diberikan dalam rajah di atas. So kita ni bumi. So di pusat bumi, inilah permukaan bumi. So ni jari dia R. Kita tambah lagi 2R, 3R, 4R dan 5R. So maklumat kita tahu ialah jisim bumi ialah 5.97 darat 10 kuasa 24 kg. Jari bumi adalah 6.37 darat 10 kuasa 6 meter dan pemalar graviti G samalah 6.67 darat 10 kuasa negatif 11. Panjang ni, Newton meter square, kilogram negatif kuasa 2. Okey. Jadi kita gunakan formula G bersamaan G besar M bahagi R kuasa 2. Dah dua formula kita kena ingat je lah. So inilah data yang kita boleh dapat lah dengan formula yang sama kita gunakan, cumanya jisim samalah, cuma R yang berbeza lah, jarak daripada pusat dia berbeza. Jadi ini data yang kita dapat lah. Untuk permukaan bumi kita dapat 98, 2R 2.45, kemudian 3R 1.09 dan 4R 0.6125 dan akhir sekali ialah 5R ialah 0.392. Kalau you perasan jarak dia nilai pecutan graviti makin lama makin jauh lah bila semakin jauh daripada permukaan bumi. Jadi apa yang kita diminta seterusnya ialah so kita ditanyalah berapakah nilai pecutan graviti di permukaan bumi. So jawapan dia adalah 9.8 meter per saat kuasa 2. Okey. Jadi kita plotkan graf G melawan tempat R. Ini graf yang kita dapat lah. Ini graf kita plot tadi data yang kita dapat. So dari sini dia straight terus, jadi kita buat satu garis lurus lah. Maknanya daripada pusat bumi dia akan bertambah secara berkadar terus lah hinggalah pada permukaan bumi.
Jadi nilai G semakin bertambah apabila jarak dari pusat bumi berkedudukan R kurang daripada jari lah. Okey, jadi lepas tu apa yang berlaku ialah nilai G semakin berkurang apabila jarak daripada pusat bumi bertambah lah. So R semakin bertambah, jadi pecutan graviti semakin berkurang. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, jisim bumi, kita tengok satu contoh pengiraan lah. So, jisim bumi ialah 5.97 darab 10^24 kg dan jari bumi ialah 6.37 darab 10^8 meter. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. So, kita dah buat yang tadi lah. Dan kita akan dapat 9.8 meter per saat kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada seterusnya. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Maknanya sekarang ni satelit telah bergerak pada ketinggian diberikan ketinggian 480 km. Jadi kita gunakan formula yang sama. Cumanya sekarang ni R kita dah jadi, kita dah campur lah. Jadi H kita ialah 480 km bersama 480,000 meter. Kita tukarkan per unit meter. Kemudian kita masukkan pecutan graviti. G sama 6.67 darab 10 kuasa 11. Darat dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Dan kita bahagikan, kita campur dengan jari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 campur 4.8 darab 10 kuasa 5. Dan kita kena kuasa 2 kan. Dan akhirnya jawapan kita adalah 8.49 meter per saat kuasa 2. Maksudnya lagi jauh daripada permukaan bumi, pecutan graviti semakin berkurang. Okay. Okey, kita ada di sini keadaan apabila pecutan graviti. Mana dia? Ini adalah keadaan apabila pecutan graviti hampir sifar. Yang mana keadaan di mana manusia mengalami keadaan tiada berat atau disebut microgravity. Jadi angkasawan dan objek terapung di angkasa lepas. Jadi objek berat boleh bergerak dengan mudah. Okey. Sini dikatakan G hampir sifar. Jadi seterusnya ialah kita nak melihat mewajarkan kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria. Okey, apakah kepentingan lah kita mengetahui G untuk planet-planet yang lain. So ini kita ada berapa nilai pecutan graviti. Pertama di matahari 274 meter per saat kuasa 2. Di bulan 1.625 lebih rendah. Di Mars, Marikh 3.71 meter per saat kuasa 2. Venus 9.5 dan akhir sekali Jupiter 24.5 meter per saat kuasa 2. Okey. Jadi daya graviti merupakan daya semesta lah. Oleh itu rumus G sama dengan Gm bahagi R kuasa 2 boleh digunakan lah untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bulan dan matahari. So dengan gunakan formula yang sama sebab dia semesta, so dia apply untuk semua planet-planet yang ada lah di dalam sistem suria. Okey. Jadi Jupiter mempunyai pecutan graviti paling besar, Saturn mempunyai pecutan graviti yang paling hampir dengan pecutan graviti bumi. Okey. Okeylah. Jadi apa kepentingan dia? Pertama, kita meletakkan satelit di dalam orbitnya. Okey. Graviti mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang meneroka angkasa lepas. Dan kita boleh memperlahankan kapal angkasa lah semasa mendarat lah. Sebab kita tahu kan nilai G yang berada di kawasan tersebut. Jadi pengetahuan tentang nilai ini banyak penting dalam penerokaan angkasa. Okay. Jadi pengetahuan tentang nilai pecutan graviti juga penting untuk kelangsungan kehidupan. So hujan turun, pembebasan haba, udara dan air dipisahkan dan pengaliran cecair di dalam badan. Okay. Jadi kesan graviti terhadap terumbu-karang manusia. Jadi kita manusia ni sudah meneroka ke angkasa lepas. Jadi sedikit sebanyak memberi kesan lah kepada angkasawan lah yang berada di angkasa lepas. Jadi ini adalah kajian terhadap terumbu-karang manusia. Jadi kita ada kesan graviti rendah dan kesan graviti tinggi. Dua. Jadi perubahan ketempatan. Jadi ketempatan badan berkurang. Kalau G tinggi, ketempatan badan meningkat. Terbalik
So, untuk kerapuhan tulang, kalau kesan graviti rendah, tulang menjadi lebih rapuh disebabkan kekurangan kalsium. Dan kalau kesan graviti tinggi, tak ada perubahan sangatlah. Bagi saiz paru-paru, kesan graviti rendah akan membesarlah. Paru-paru akan besar dan mengembang. Dan sebaliknya, kalau graviti tinggi, dia akan mengecil dan mengecut. Untuk sistem aliran darah, bagi kesan graviti rendah, darah berkumpul di bahagian atas badan. Bagi kesan graviti tinggi, darah berkumpul di bahagian bawah badan disebabkan oleh kesukaran untuk mengalir ke atas. Dan akhir sekali, untuk tekanan darah, atau kalau graviti rendah, penurunan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Dan untuk graviti tinggi pula, peningkatan tekanan darah dan kadar degupan jantung. So ada beza lah pergi ke bulan, pergi ke planet yang lain. Okay. Jadi kita okey, sampai sini sajalah untuk pelajaran kita pada kali ini. Jadi kita akan teruskan pada pelajaran yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.